Dengan pemergian David De Gea, kini berakhirlah legasi Sir Alex Ferguson di Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Sebenarnya aku tak suka tau buat topik-topik macam ni. Sebab bagi aku topik De Gea ni bagi aku topik yang heartbreaking lah. Ni untuk aku lah, bukan untuk orang lain lah. Tapi bagi aku De Gea ni adalah antara pemain Manchester United yang kira aku tengok daripada aku sekolah menengah sampailah ke lah ni. So dengan tengok banyak pengorbanan yang De Gea ni bagi dekat Manchester United, agak sakit hati lah bila tengok Manchester United buang dia dengan cara macam ni. Dulu dia ni lah pemain yang dikatakan akan menjadi goalkeeper nombor 1 pasukan Real Madrid. Waktu tu Real Madrid ada Kylian Navas. Real Madrid betul-betul push nak ligan dia, tapi dia pilih untuk stay dekat MU. Walaupun memanglah MU yang gagalkan transfer ni, tapi MU gagalkan transfer ni pun De Gea pun masih lagi ada hati dengan kelab. Dan lepas Real Madrid dapatkan Thibaut Courtois, barulah Real Madrid ni diperslowkan daripada tak fikir kat De Gea dah. Tapi De Gea ni adalah seorang goalkeeper yang aku boleh kata world class. Untuk pasukan Manchester United lah, dia adalah goalkeeper dengan clean sheet paling banyak. Walaupun kalau hampa tengok clean sheet ratio dia per game, goalkeeper macam Michael lagi bagus lah. Tapi kalau kira daripada segi clean sheet, memang dia paling banyak dalam sejarah Manchester United. Tu kita tak boleh nafikan. Aku tak mau cerita macam mana career dia mula sebagai pemain bola sepak kan ni bukan sembang player. Sebab kalau hampa nak tengok sembang player, hampa boleh tekan ni dekat description kat bawah. Aku dah buat dah cerita pasal David De Gea ni. Tapi kita cerita sikit lah macam mana dia main MU. Sir Alex Ferguson lah, dia ni memang selalu tahu ada dalam peluanan Manchester United. Yalah sebab dia manager, mestilah kena ada kat tepi padang. Tapi kalau hampa nak tahu, dalam sejarah dia sebagai manager Manchester United, dia ni pernah miss 3 game bersama pasukan MU tau. Satu daripada 3 game yang dia terlepas tu adalah disebabkan dia ni nak pergi scouting De Gea. Sebab sebelum tu Ferguson nak cuba dapatkan Manuel Neuer daripada pasukan Schalke, tapi dia punya pembantu bagi tahu kena dapatkan De Gea, goalkeeper daripada Atletico Madrid. Kalau hampa tengok waktu tu perbandingan antara De Gea dan juga Manuel Neuer, memang jauh beza lah. Manuel Neuer waktu tu dah nampak dah leadership dia. De Gea dekat Atletico Madrid nampak macam ropok leko. Tapi Sir Alex Ferguson sanggup korbankan game tu pi tengok De Gea main dekat Sepanyol sendiri, sebab dia nak tengok betul ke apa pembantu dia cakap. Bila dia impress dengan performance De Gea, dia pun sign lah David De Gea ke Manchester United dengan nilai 25 juta euro. So bila dia main ke Manchester United kan, memang agak struggle lah sebab nak ganti nama besar dekat MU, iaitu Edwin van der Sar. Tapi secara pelan-pelan David De Gea ni berjaya develop untuk jadi seorang pemain bagus. Bertahun-tahun menyelamatkan Manchester United dalam banyak game. Dan kalau hampa nak tahu, De Gea ni start drop performance tak silap aku lepas World Cup 2018. Lepas World Cup 2018 tu De Gea boleh lagi main dengan bagus, tapi dia mesti akan ada silly mistake dalam beberapa game dalam satu season. Itulah ramai kata performance De Gea dah tak sama dah lepas spill lawan dengan Portugal tu yang CR score hat-trick tu. Tapi lepas tu dekat MU dia start banyak buat mistake dalam satu season. Walaupun dia perform dalam satu season tu, dia mesti akan ada buat 2-3 silly mistake yang tak sepatutnya seorang goalkeeper profesional buat. Umrah manusia biasalah kan, bila hang buat satu kesilapan, hang buat 100 kebaikan pun orang akan nampak kesilapan tu. Tapi bagi aku memanglah kesilapan tu boleh kata besar jugalah. Tapi aku boleh kata overall career dia sepanjang di Manchester United, aku boleh kata memang sangat bagus lah. Dia ni boleh kata tak ada luck jugalah, tapi okey lah boleh main ada Ferguson side. Kira De Gea ni dia duduk dekat zaman gelap Manchester United, yang aku tak tahulah bila akan berakhir. Walaupun musim lepas Manchester United dah nampak semakin bagus, tapi still Manchester United tak keluar daripada zaman gelap. Tapi hang boleh brain tak? Hang fikir asal otak hang kan? De Gea ni duduk zaman gelap Manchester United, yang kira kalau menang Carabao Cup pun boleh dikatakan ada season yang berjaya. Hang boleh compare tak dengan season dulu? Dulu kalau MU menang Carabao Cup satu season je, memang orang gelak je. Lah ni pun orang gelak juga. Tapi fan MU mengatakan musim ni ada Cup Carabao Cup tu, siap boleh kata antara musim yang berjaya juga. Hang tengoklah betapa teruknya zaman gelap Manchester United lah ni. Bila dapat satu trofi je, tak kira trofi apa pun, dah boleh dikatakan berjaya. Dulu MU bukan macam ni. Kalau tak menang EPL, tu boleh kata tak berjaya lah musim tu. Tak kira lah menang trofi lain pun, tetap dikatakan tak berjaya. Tapi lah ni De Gea duduk zaman gelap MU, tapi dia adalah goalkeeper dengan clean sheet paling banyak. Hang boleh brain tak benda tu? Dan satu benda aku perasan dekat David De Gea ni David De Gea ni selalu tak perform kalau waktu tu MU tengah perform. Contoh musim ni lah, aku bukanlah nak kata musim ni MU perform sangat, tapi MU ada improvement daripada musim lepas. Tapi musim ni bila semua tengah perform, De Gea mesti akan buat mistake. 7-0-6-3 tu tolak tepi lah kan. Tapi overall musim ni MU boleh kata okey lah juga.
Contoh lagi, MU waktu zaman Ole. Ada satu musim yang MU betul-betul sukses waktu tu. Sampai finish dekat tempat kedua Liga. Tapi De Gea keep buat mistake dalam musim tu sampai digantikan oleh Dean Henderson. Dan De Gea, kalau hang tengok kalau dia ni banyak diberikan percubaan bertubi-tubi, dia ni boleh save. Tapi kalau dalam game yang convincing, kalau game tu tenang, tak banyak shot, tak banyak attempt main dekat dia, bila sekali main attempt dekat dia, dia boleh bolos. Maksudnya dia ni lack of concentration lah. Maksudnya dia ni selalu hilang fokus dekat atas padang. Sebab kalau dalam keadaan dia ni bersedia, dia ni boleh selamatkan bola macam mana pun. Hang boleh tengoklah waktu lawan dengan Arsenal dulu dekat Emirates, bertubi-tubi dia kena attack, tapi dia boleh save semua bola. Tapi bila main satu game jaya MU control game, bila sekali MU kena serang, bola main dia tak boleh save. MU pun satu juga bongok. Game-game yang selalu MU kalah macam ni lah. MU control game tapi tak boleh score, lepas tu kena satu attempt, MU kena sebiji. Kita nak tengok cara Manchester United buang dia. Ni kronologi dia secara ringkas. Mula-mula De Gea ni adalah antara penerima gaji tertinggi dekat Manchester United. Dia dapat 350,000 seminggu. Tinggilah gaji tu. Memang tinggi lah. Lepas tu kontrak dia dah habis. MU offer lah kontrak baru yang bernilai 200,000 seminggu. Pemotongan sebanyak 150,000 seminggu. Aku akuilah pemotongan tu sangat-sangat banyak. Hambalah kalau hang kerja kan, gaji hang dalam 5,000, contohlah 5,000 kan. Lepas tu bos hang potong gaji hang sampai 2,500 je. Separuh potong daripada gaji hang, tapi hang tetap nak terima gaji hang tu walaupun hang dapat pemotongan gaji yang tinggi. Tapi aku nak kata pemotongan gaji yang tinggi, tapi gaji 200k tu tetap tinggi juga untuk seorang goalkeeper yang akan dijadikan sebagai second goalkeeper next season. Sebab Manchester United memang jelas musim ni memang depa cari goalkeeper baru. So tak kira lah De Gea stay ke, De Gea pergi mana-mana ke, MU tetap akan dapatkan goalkeeper baru. So De Gea ni kemungkinan besar akan jadi second goalkeeper pada musim depan kalau dia stay dekat MU. Tapi tak apa, dengan pemotongan gaji sampai 200k, walaupun 200k tu tetap gaji yang tinggi, De Gea terima juga kontrak tu. Tapi bila De Gea nak terima kontrak tu, MU tarik balik. MU tarik balik, hang bayarlah. Hang dah berat hati nak sign dah. Tiba-tiba hang nak sign, lepas tu bos hang tarik balik. Bos hang kata, tak ada lah. Sasa, hang nak potong gaji hang 2,500, tak ada lah. Aku potong gaji hang 1,500. Memang tak baran ke? Hang tak baran ke? Hang bayarlah kan? Hang bayarlah kalau hang duduk dekat situasi De Gea ni macam mana. Dengan kata MU nak offer lagi rendah lagi daripada 200k. Ya, aku rasa memang sepatutnya mereka offer dekat De Gea gaji macam tu lah. Tapi apa yang aku nak cakap dekat sini, kalau MU nak offer 100k lebih, offer je lah 100k daripada awal. Awak hampa pergi offer 200k awal-awal tu. Tu macam disrespect dekat De Gea tau. Kalau hampa tengok dekat podcast aku dah ulas panjang dah dekat situ. Dia lebih kurang macam hang ni nak buang De Gea, tapi hang tak mau nampak yang hang ni buang De Gea. Hang ni nak nampak macam De Gea yang tak mau sign kontrak. Aku tak faham lah kenapa dia buat macam ni dekat legend pasukan Manchester United. Memanglah dia banyak buat kesilapan dalam pasukan MU. Tapi baru berapa musim je dia buat kesilapan dengan MU. Dalam musim-musim sebelum ni, waktu MU betul-betul tengah teruk, dia lah yang banyak selamatkan MU sampai dapat play of the season untuk pasukan Manchester United. Apa yang aku nak cakap dekat sini, MU just bagi je lah tawaran konkret dekat dia. Contoh, kalau hampa nak offer 100k sekalipun, tak apa lah. Offer je lah 100k bagi dekat dia. Lepas tu kalau dia sign ke, dia tak mau sign ke, tu ikut dia lah. Ni bagi 200k, bila member nak sign, hampa tarik kontrak balik, hampa nak offer kontrak baru. Apa benda ni MU kan? Aku sampai rasa malu nak jadi fan MU tau. Aku cakap malu sebab nak jadi fan MU ni bukan sebab kalah. Kalah ni dah biasa dah Mat. Biasa lah kan. Bila hang jadi fan bola sepak mana-mana pun mesti hang akan kalah. Hang jadi fan MC ke, fan Liverpool ke, fan MU ke, fan Arsenal ke. Tapi Arsenal sikit-sikit lah musim ni botol Liga kan. Tapi tu tolak tepi lah. Tapi aku nak abadkan hang jadi fan tim mana-mana pun mesti hang akan kalah juga. Mesti tak kira lah hang menang Liga ke, hang menang UCL ke, mesti akan ada momen hang akan kalah juga. So jadi fan MU ni kalau nak koyak sebab kalah ni tak ada lah. Tak koyak dah sebab kalah. Dah biasa dah dengan kekalahan. Menang tu je pelik sikit. Tapi aku kadang-kadang ada satu momen dalam otak aku rasa macam nak berhenti sokong MU. Disebabkan apalah, disebabkan macam ni lah cara mereka treat legend. Kalau apa tengok history kan, MU bukanlah kelab yang tak menghargai legend. Banyak je legend dihargai oleh Manchester United. Tapi kebelakangan ni, pemain macam si A dibuang macam tu je. Pemain macam De Gea tak diberikan penghormatan. Dan dia buang dengan cara macam ni. Hak yang aku pelik tu banyak lagi player-player kayu dekat MU. Hak tu mereka tak buang pun. Pemain macam Maguire, pemain macam McTominay, macam Martial, ni tak buang-buang lagi. Hak mereka nak buang goalkeeper dulu. Onana tu tak confirm lagi nak dapat tu. Kalau tak dapat tu nak buang siapa? Dean Henderson ada tapi dia bukanlah world class goalkeeper. Baiklah stay De Gea je kalau nak mainkan Dean Henderson tu. So video kali ni agak marah sikit sorry lah. Dan aku minta maaf lah, video kali ni macam fan MU punya video kan. Sorry lah, lepas ni kita akan buat pendapat universal sikit. Pendapat aku sebagai fan bola sepak juga, bukan sebagai fan MU saja. Kalau hang fan tim lain sekalipun, hang akan nampak lah macam mana De Gea ni dibuang.
So dah kita tak mau cakap banyak dah pasal dia, sebab aku dah cakap banyak sangat dah ni pasal dia. Tapi satu benda yang kita kena terima hakikat, bila satu-satu tim tu nak jadi kuat, dia mesti kena ada goalkeeper yang betul-betul berkelas dunia. Contoh aku bagi contoh tak jauh lah. Tengok 3 tim yang dah revolve dalam EPL, iaitu MC, Liverpool dan juga satu tim yang terbaru daripada revolve, Arsenal. MC dah buang goalkeeper utama daripada dulu, Joe Hart. First time Pep Guardiola main, apa yang dia buat? Dia buang Joe Hart. Dia hantar pergi Torino. Manchester City buang Joe Hart disebabkan dia pun nak dapatkan Claudio Bravo yang dikatakan ada ball playing goalkeeper lagi bagus. Tapi lain kali member hampir juga. Dia pun buang Claudio Bravo, dia pun dapatkan Ederson, barulah dia pun berjaya perform. Dekat Liverpool pakai Simon Mignolet dulu. Lepas tu datang Karius dapat main dekat Liverpool. Lepas tu Karius buat big mistake dalam final UCL. Bila member dah buat kesilapan besar dalam final UCL, mestilah mental dia akan koyak. So Liverpool rasa Liverpool kena dapatkan goalkeeper baru, dia pun dapatkan Alisson. Untuk pasukan Arsenal yang dah sekian lama pakai Berleno, walaupun Berleno ni adalah seorang goalkeeper yang bagus daripada segi shot stopping, tapi kita kena akui yang ball playing dia ni agak kurang. Dalam ni tiba masa Manchester United pula yang dah lama pakai David De Gea, yang kita semua kena akui, tak kira lah fan MU ke tak fan MU ke, De Gea ni adalah seorang goalkeeper yang sangat teruk daripada segi ball playing. Kalau hampa tengok balik kan, musim lepas De Gea cuba convert dia jadi goalkeeper moden. Hang dapat nampak lah banyak improve pada musim lepas. Tapi disebabkan dia cuba jadi goalkeeper model lah, dia tak biasa main dengan cara tu. Sebabkan tu lah banyak musim lepas dia buat mistake. So dia dah try dah jadi goalkeeper modern, tapi tak boleh juga. So apa solusi dia? MU offloadkan dia. Dan lah ni hampa rasa siapa berganti sesuai untuk menggantikan posisi dia? Sebab lah ni aku dengar ada 3 calon. 1 David Raya daripada pasukan Brentford, 2 Andre Onana daripada pasukan Inter Milan. Yang ketiga ni aku tak tahu lah main daripada mana, nampak macam desperate sangat, Robert Sanchez daripada pasukan Brighton. Tapi aku harapkan kalau daripada offloadkan De Gea, mereka dapatkanlah goalkeeper yang betul-betul berkelas untuk galas posisi dekat goalkeeper Manchester United. Sebab lah ni antara posisi yang paling penting dalam pasukan adalah goalkeeper. Sebab dia adalah pertahanan terakhir dan dia kena menjadi pemain yang paling tenang dekat atas padang. Sebab De Gea kalau dalam keadaan kena press, dia ni tak boleh main. So aku rasa kalau betul-betul solusi yang betul, aku rasa dapatkan Andre Onana, satu pengganti yang bagus. Tapi aku harapkan future Manchester United akan buat farewell lah untuk De Gea. Kasih respect sikit lah kan dekat legend MU kan. Walaupun dia banyak buat mistake, tapi dia banyak lagi buat kebaikan untuk Manchester United. So itulah video kali ni. Hampa rasa patut tak MU buang De Gea dengan cara macam ni selepas apa yang dia bagi dekat Manchester United? Dan hampa boleh tulis pendapat hampa dekat bawah, okay? Dan kalau hampa ada apa-apa cadangan untuk aku kupas tajuk lepas ni, hampa boleh komen dekat bawah. Dan malas dah sembang pasal MU, sembang pasal berdaling pula. Dan insyaAllah setiap Sabtu kita akan post podcast terbaru pada pukul 8 malam. Dan kalau hampa nak tengok podcast yang lepas, hampa boleh tekan link dekat description kat bawah, okay? Dan kita ada juga channel Pala Bola News, hampa boleh juga subscribe dekat bawah. Dan kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. InsyaAllah lah ni kita sedang menuju ke 90,000 subscriber dulu. Lepas tu kita target 100k pula. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.